Bayangkan selepas kita digugurkan Allah dosa, lalu kita berdoa dengan doa ini, kita dalam keadaan doanya mustajab. Lalu kita meminta dengan Allah termasuk di kalangan 3 golongan yang tiga-tiga dijamin syurga oleh Allah. Golongan yang bertaubat, golongan yang menyucikan diri, dan golongan yang sentiasa, dan golongan ahli soleh, orang-orang yang soleh. Lalu kalau Allah makbulkan, kita tergolong dalam 3 golongan ini. Kita jadi jahat sekejap je, kembali semula. Sebab makbul doa kita minta tergolong di kalangan orang yang soleh. Muslimin muslimat, kelebihan jadi orang yang soleh, setiap waktu solat dia dapat doa daripada bilion. Dia dapat doa daripada bilion manusia. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya-Allah. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Tadi tu Bilal azan, sedap tak suara dia? Sedap. Siapa Bilal tadi tu? Terdapat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, barang siapa yang melaungkan azan selama 7 tahun dengan penuh ikhlas kepada Allah, maka dituliskan untuknya bebas daripada api neraka Allah. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, sesungguhnya sekiranya manusia mengetahui tentang kelebihan azan, maka manusia akan saling menghunus pedang. Maksudnya berebut-rebut untuk melakukan azan. Saya sekarang sedang pegang sebuah buku Keistimewaan Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Duduk baca buku ni sebab kita umat Nabi Muhammad kan, nak tahu kelebihan kita apa. Buku ni bertajuk Keistimewaan Umat Nabi Muhammad yang disusun oleh Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Dihimpunkan dalil-dalil hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan fadilat menjadi umat Nabi Muhammad. Saya akan baca senarai saja. Tengok setara mana kita boleh pergi. Saya baca senarai dan perhatikan kelebihan menjadi umat Nabi Muhammad ini semua berkait dengan peristiwa Isra Mi'raj. Semua. Kelebihan bermula daripada bab yang pertama, kemuliaan dan kelebihan wuduk. Yang kedua, kelebihan dan kemuliaan muazzin, jadi Bilal. Yang ketiga, kelebihan menjawab azan, tadi azan kan. Yang keempat, kelebihan membina, menziarahi dan duduk di dalam masjid. Seterusnya, kelebihan solat, balasan orang yang meninggalkan solat. Kelebihan solat berjemaah, kelebihan saf pertama dan yang berkaitan dengannya, kelebihan menjadi imam, kelebihan ucapan amin, kelebihan solat Jumaat, kelebihan qiyamul lail, solat sunat yang khusus, kelebihan mendirikan solat sunat dan rawatib 12 rakaat yang mana dijanjikan syurga oleh Allah. Dijanjikan dibina istana di syurga. Kelebihan mendirikan solat sunat di rumah, keistimewaan duduk di tempat solat selepas solat fardu subuh dan fardu asar, duduk selepas selesai solat. Solat untuk memperkuat daya ingatan dan memperkuat tubuh badan. Masa saya dapat buku ni, saya bayangkan dihimpunkan semualah fadilat kelebihan. Rupanya semua kelebihan itu terkandung dan berkait dengan solat. Dan kita tahu peristiwa Isra Mi'raj adalah satu peristiwa yang mana untuk kefarduan solat Allah jemput dalam perjalanan yang luar biasa. Selain daripada solat, kewajipan puasa, kewajipan zakat, kewajipan haji, semua yang lain melalui perantaraan malaikat Jibril. Hanya kewajipan solat Allah memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada masjid ke masjid. Hidup kita ni daripada mana ke mana ni? Dari rumah ke shopping kompleks, shopping kompleks balik rumah. Kita ni daripada mana? Kita asal daripada mana? Oh, ada jawab Penang. Daripada, ya, ada yang jawab daripada Aiman. Kita asal daripada mana? Nabi Adam asal daripada mana? Betul, daripada tanah. Itu adalah kalau soalan kita diciptakan daripada apa. Tapi asal kita daripada mana? Syurga. Dan kita akan kembali ke syurga. Kita dari syurga menuju syurga. Sebab asal kita syurga. Jadi subhanallah, perjalanan Isra kan ini perjalanan darat, Mi'raj naik ke atas daripada masjid ke masjid. Sebab itu dikatakan kalau kita ada rezeki muslimin muslimat, ramai dah sampai ke Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, tapi sangat sedikit orang yang berusaha untuk ke Masjidil Aqsa.
InsyaAllah hari itu sebenarnya dah hampir dah nak pergi, tapi kita tangguh trip. Ni bukan iklan ya, tapi macam iklan, cuma bagi tahu. Lepas raya, memang di bawah travel kita sendiri pergi trip ke Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Itu tuntutan. Kenapa Nabi SAW tidak dinaikkan direct daripada Masjidil Haram je terus naik ke atas? Di situ ada banyaklah perbahasan syarah alim ulama. Tetapi antaranya disebutkan kerana pintu langit berada di kedudukan Masjidil Aqsa. Yelah, pintu langit ni banyaklah. Kita tahu langit ada berlapis-lapis dan sebagainya, pintu syurga sekian-sekian. Kalau kita tahu dalam sirah, dalam perjalanan Isra' ni, bila Nabi sampai ke Masjidil Aqsa, berkumpul semua para Nabi, para malaikat, dan Nabi menjadi imam untuk solat di Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Aqsa itulah dinaikkan ke langit demi langit demi langit, sampai ke Sidratul Muntaha, sampailah ke Mi'raj, bertemu dengan Allah di mana? Lepas Sidratul Muntaha, dah confuse dah Ustaz. Nak sebutkan takut salah. Sampai ke Sidratul Muntaha, malaikat Jibril sampai setakat Sidratul Muntaha. Lepas tu ke Arash. Tak apa, kita tinggalkannya. Dah confuse pula kat situ. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Jadi, sekiranya hidup kita di dunia ini sentiasa balik-balik ke masjid, ke rumah Allah. Jauh-jauh datang balik masjid, jauh-jauh pergi balik masjid. InsyaAllah itu di antara tanda ihdinas siratal mustaqim. Kita berada di jalan yang lurus. Sebab perjalanan Nabi menuju kepada Allah ada perjalanan daripada masjid, rumah Allah ke rumah Allah. Okey, secara ringkas dan laju, mungkin ada masa 10 minit Ustaz. 15 minit. Pukul 11.30. Oh, 9.30. Okey. Sekarang pukul berapa? Okey, subhanallah. Lebih kurang dalam 10-15 minit lah ya. Itu ayat penyedak hati. Sebab saya rasa orang lelaki susah hati tu kalau lama-lama. Tapi apa yang saya nak kongsikan ni, ia akan memberikan kepada kita jawapan-jawapan, dan kita akan semakin mencintai apa yang kita buat setiap hari. Masya Allah. Saya akan mulakan dengan kemuliaan dan kelebihan wuduk. Inilah tajuk kita, iaitu hakikat cinta. Isra' Mi'raj, hakikat cinta, membawa maksud kita akan mendapat cinta Allah melalui segala yang berkait dengan kurniaan Allah, iaitu solat. Dan apabila Allah memberikan kefarduan solat ketika peristiwa Isra' Mi'raj, semua yang berkaitan dengan solat adalah satu bentuk cinta Allah kepada kita. Allah berikan kita apa? Wuduk. Bila kewajipan solat berlaku, maka di situlah yang berkaitan dengan solat betul berkait. Wuduknya, azannya, jawab azannya, baca doa selepas wuduknya, di situlah adanya masjidnya. Sebab sebelum itu masjid belum ada. Kita tahu masjid yang pertama dibina adalah Masjid Quba. Setelah hijrah, itu masjid yang pertama. Maksudnya masjid mula dibina selepas peristiwa Isra' Mi'raj. Jadi dengan kewajipan salat, maka di situ diberikan kelebihan-kelebihan yang dikhususkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang wuduk, kita baca satu hadis saja. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Muslim, sesiapa yang berwuduk dan menyempurnakan dengan baik, maka keluarlah segala dosa-dosa dari tubuhnya hingga ke bawah kukunya. Itu yang pendek. Saya baca yang panjang sikit. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih yang bermaksud, sesiapa yang hendak berwuduk terlebih dahulu, hendaklah dia berkumur-kumur dan menyeduh air ke hidungnya, lalu menghamburkannya keluar. Maka keluarlah bersama air itu dosa-dosa daripada wajah, mulut dan hidung. Apabila dia membasuh mukanya seperti yang diperintahkan Allah, maka keluarlah dosa-dosa daripada mukanya hingga ke hujung janggutnya. Apabila dia membasuh kedua tangan hingga ke siku, maka gugurlah dosa-dosanya hingga ke hujung jari. Apabila dia menyapu kepala, lalu gugurlah dosa-dosanya hingga hujung rambut. Apabila dia membasuh kedua kakinya, maka gugurlah dosa-dosa kaki hingga ke hujung jari kakinya. Apabila dia berdiri untuk bersolat, kemudian memuji mengagungkan Allah dengan selayaknya, serta mengikhlaskan hati kepada Allah, maka gugurlah segala dosa-dosanya seperti keadaan seorang kanak-kanak yang baru dilahirkan oleh ibunya. Allahu Akbar. Kita ambil wuduk saban waktu 5 kali sehari.
Ada beza ambil wuduk yang khusyuk dengan tak khusyuk. Kalau orang perempuan tu ambil wuduk pula dekat masjid, tempat ambil wuduk ramai-ramai, jumpa pula geng, boleh jadi borak masa ambil wuduk. Lawa golang, gelang-gelang. Yang betul ke ori ke yang Korea? Oh, siap tanya. Contohlah, boleh borak tu. Sebab ambil wuduk ni benda mudah. Tak perlu fokus sangat pun. Sebab benda tu simple je. Macam tu yang siap. Saya ingat kisah ada seorang penceramah ni, Al-Fadhil Ustaz ni, saya ingat nama dia. Masa tu dia bercerita, saya dengar ceramah dia. Sampai dia cerita tu sambil menangis, saya pun menangis tengok. Masa tu zaman dia belajar di negara, bukan di Malaysia, negara Arab. Masa tu dia belajar, lepas tu kebetulan dia masa ambil wuduk, guru dia, syekh dia tengok dia ambil wuduk. Selesai dia ambil wuduk, tok guru dia ni, syekh ni kata, ambil wuduk semula, kamu belum berwuduk. Dia pun kamai lagi lah, ambil wuduk dengan tenang, dengan lebih lambat, lebih teliti. Tok guru dia duk tengok. Kali kedua, tu kata, ambil wuduk, kamu belum wuduk. Lepas tu dia tanya, apa maksud syekh? Sedangkan syekh nampak semua perbuatannya. Dia kata, kamu ambil wuduk zahir saja, kamu tak ambil wuduk dengan batin kamu. Lalu tok guru ni pun kata, sekarang kamu ambil wuduk. Bermula daripada tangan, lalu tok guru ni. Dan kalau kita nak dapatkan doa-doa setiap anggota wuduk ni, ada dalam kitab Hidayatus Salikin fi Sulukil Muttaqin, fi Maslaki Sulukil Muttaqin. Kitab yang masyhur, iaitu petunjuk bagi jalan orang yang menempuh jalan-jalan orang yang bertakwa. Dia kupas tentang bab wuduk panjang, dan setiap anggota wuduk ada bacaan-bacaannya. Contoh, bila dia basuh tangan, tok guru di sebelah baca doa, ya Allah, jadikanlah tangan kananku ini menerima buku amalanku. Bila basuh tangan kiri, ya Allah, jangan jadikan tangan kiriku ini menerima buku amalanku. Bila basuh muka ada doanya, bila basuh kepala, Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wil, Allahumma 'allimni hikmah. Itu doa Nabi Muhammad kepada Ibnu Abbas. Kemudian bila basuh kaki, contohnya, ya Allah, jadikanlah kaki kananku ini meniti titian sirat. Ya Allah, janganlah kakiku ini, bila kaki kiri, menuju ke neraka dan tergelincir di titian sirat. Bila basuh muka, bila basuh mulut, bila basuh semua, ada doa-doa dia. Jadi dia kata, air sebanyak itu, air wuduk yang digunakan sebanyak itulah air matanya bercucuran. Barulah dia fahami bagaimana nak rasa nikmat dan manisnya dalam berwuduk. Sehingga kan merasakan bahawa ketika berwuduk itu dosa-dosa sedang digugurkan. Jadi muslimin muslimat, kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan kita solat 5 kali sehari, bermaksud 5 kali sehari juga kena berwuduk. Daripada malam sampai ke subuh kita ada buat dosa, lalu Allah menyucikan kita dengan wuduk, digugurkan dosa dengan wuduk subuh. Daripada subuh ke zuhur ada buat dosa pula, ambil wuduk zahir dan batin dengan niat yang ikhlas, sungguh-sungguh menyempurnakan wuduk, lalu gugur lagi dosa. Daripada zuhur ke asar buat lagi dosa, gugur lagi dengan wuduk asar. Daripada asar ke maghrib ada lagi dosa, maghrib ke isyak, oh sempat ni dosa banyak ni masa ni bebel kat suami, marah dekat anak, macam-macam lah ni. Isyak nak ke tidur, disunatkan sekali lagi ambil wuduk sebelum tidur. Bermaksud daripada ibadah wuduk itu sendiri, Allah menunjukkan kasih dan cintanya kepada kita, supaya kita berkekalan dalam menyucikan diri. Subhanallah. Kalau nak bacakan setiap hadis yang berkaitan dengan wuduk, sangat banyak. Saya nak pergi hadis yang terakhir. Kadang kita rasa kita buat, tetapi banyak di kalangan kita yang tidak istiqamah, iaitu dengan doa selepas wuduk. Doa selepas wuduk. Nabi SAW bersabda, sesiapa yang berwuduk serta menyempurnakan sebaik-baiknya wuduknya, lalu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah, lagi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Maka akan dibukakan baginya 8 pintu syurga. Allahu Akbar. Kalau ingat balik, siapa dengan kita yang lepas ambil wuduk solat maghrib tadi baca doa ni? Kalau kita fikir, mudahnya nak masuk syurga.
baca doa selepas wuduk, 8 pintu syurga dibuka baginya. Rupanya nampak amalan itu mudah, tetapi percayalah sangat susah untuk istiqamah. Kita baca hadis Nabi tadi, lepas berwuduk, lalu sempurnakan wuduk, digugurkan dosa sekian. Untuk setiap anggota wuduk akan digugurkan dosa. Lalu lepas ambil wuduk dengan sempurna, kita baca pula doa, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Ya Allah, golongkanlah diriku di kalangan orang yang bertaubat. Wa ja'alni minal mutatahhirin, dan golongkanlah diriku di kalangan orang yang sentiasa menyucikan diri. Wa ja'alni min ibadikas salihin, dan golongkanlah aku di kalangan hamba-hambamu yang saleh. Bayangkan, selepas kita digugurkan Allah dosa, lalu kita berdoa dengan doa ini, kita dalam keadaan doanya mustajab. Lalu kita meminta dengan Allah termasuk di kalangan 3 golongan yang tiga-tiga dijamin syurga oleh Allah. Golongan yang bertaubat, golongan yang menyucikan diri, dan golongan yang sentiasa, dan golongan ahli soleh, orang-orang yang soleh. Lalu kalau Allah makbulkan, kita tergolong dalam 3 golongan ini. Kita jadi jahat sekejap je, kembali semula. Sebab makbul doa kita minta tergolong di kalangan orang yang soleh. Muslimin muslimat, kelebihan jadi orang yang soleh, setiap waktu solat, dia dapat doa daripada bilion. Dia dapat doa daripada bilion manusia setiap kali waktu solat. Macam faham ke tak? Subhanallah, satu hari saya hadir kuliah berkenaan dengan mendalami, menghayati tentang ilmu solat. Kalau belajar bab solat ni tak pernah habis. Kita dengarlah daripada 30 orang penceramah, 100 orang, mesti kita dapat ilmu yang baru. Satu hari seorang guru ni, dia menafsir dan syarah tentang bacaan at-tahiyyat. Kan bacaan tahiyat, at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Segala penghormatan, at-tahiyyatul mubarakatuh, segala keberkatan, at-tayyibatu, segala kebaikan, at-tahiyyatul mubarakatuh salawat, segala rahmat, tayyibatu lillah, kebaikan semuanya bagi Allah. Lepas tu sambungan, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera ke atas Nabi yang diberikan rahmat oleh Allah. Lepas tu, assalamu alayna, dan salam sejahtera ke atas kami. Wa ala ibadillahi salihin, dan ke atas hamba-hambanya yang soleh. Jika kita tergolong di kalangan hamba Allah yang soleh, kita akan dapat doa setiap orang yang solat. Di atas dunia ni, manusia lebih kurang 6 bilion lebih. Umat Islam lebih kurang dalam 2.6 bilion. Tak tahulah, mungkin dah naik 2.8 bilion. Agama yang terbesar di dunia masih lagi Kristian. Tetapi Islam mencatat agama yang paling cepat berkembang pada hari ini. Kalaulah umat Islam yang solat separuh je, kurang-kurang kita dapat 1.5 bilion lah manusia yang solat zuhur ada doa assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Kesejahteraan, keselamatan buat kami dan hamba yang soleh. Kejap lagi ni kita solat, mungkin ada lebih kurang dalam 300 orang, semua akan ucap perkara yang sama, betul tak? Tetapi hanya orang yang soleh dapat doa keselamatan kesejahteraan ini. Adakah kita orang yang soleh itu? InsyaAllah, amin. Kita macam itulah kan? Subhanallah. Kau cerita pasal ahli neraka, bukan kita lah tu, orang lain. Cerita pasal ahli syurga, kita nampak kita dalam tu. Muslimin muslimat, itu pengharapan doa kita. Sebab itu kita kena baca doa selepas wuduk ini. Sebab untuk bergantung kepada amal soleh, tak mampu kita jadi orang soleh. Amal soleh kita begitu sedikit. Nak jadi orang soleh dengan syarat kita kurang maksiat, tak mampu kita. Tapi boleh jadi kita tergolong di kalangan orang yang soleh asbab doa selepas wuduk. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Apa kelebihan baca doa selepas wuduk? Dibukakan baginya 8 pintu syurga. Kita tahu syurga, pintu syurga ada 8. 4 disebut dalam hadis yang sahih. Babus salah, babus sabr,
pintu salat, pintu sabar. Babus sadaqah, babul jud, iaitu pintu sedekah. Babus siam, iaitu melalui pintu orang berpuasa. Yang lain ada perbahasan ulama, 4 pintu lagi. Ada dikatakan babu birrul walidain, yang berbakti kepada ibu bapa. Ada babu zikr, pintu ahli-ahli zikir. Jadi subhanallah, bagi orang yang istiqamah membaca doa selepas wuduk, 8 pintu syurga akan dibuka. Tinggal dia nak pilih saja mana pintunya dia nak masuk. Dan nescaya amalan ini nampak mudah, tetapi sangat susah untuk istiqamah. Masya Allah, Allahu Akbar. Sikit kita masuk kelebihan dan kemuliaan muazzin. Di sana ada perbincangan ulama. Ini Bilal, tapi ustaz juga sebagai imam. Ya, Masya Allah. Muka tu nampak je imam tu kan. Okey, sebelah sana Tuan Haji, imam juga. Oh, biro dakwah. Okey, semangat ustaz jawab. Macam bagi signal, ustazah. Kejap lagi habis ya. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, Masya Allah. Di sana ada perbincangan. Lepas tu saya dapat jawapan daripada penulisan Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan. Bila ada yang tanya soalan, mana lebih mulia, kedudukan muazzin ataupun kedudukan imam? Mana lebih tinggi kedudukannya? Imam ke muazzin? Muazzin. Muazzin ke imam? Oh, muazzin. Masya Allah, bagusnya. Lagi kelima, jadi imam ke jadi Bilal? Bunyi sedap imam. Imam satu, imam besar. Kan? Masya Allah. Subhanallah, Allahu Akbar. Memang betul jawapannya. Setelah diteliti perbahasan-perbahasan daripada dalil-dalil hadis Nabi SAW, kedudukan muazzin lebih tinggi daripada kedudukan imam. Bergebuklah jadi Bilal, tak ada jadi imam pula kan? Masya Allah. Tetapi ia tidak merendah pun, tidak merendahkan sedikit pun kemuliaan jadi imam. Kadang tu bila ada ditanya nak jadi apa bila besar, nak jadi Bilal. Apa jadi Bilal? Bilal tu sambil-sambil je. Seolahnya bila adalah anak kita cucu ke kata nak jadi Bilal, kita tak anggap itu satu kerjaya yang hebat, satu pekerjaan yang sangat mulia. Saya bacakan beberapa hadis Nabi, kelebihan dan kemuliaan muazzin. Nabi SAW bersabda, hadis sahih riwayat Bukhari, suara muazzin yang didengar oleh jin, manusia atau yang lain, kecuali semua itu akan menjadi saksi untuk muazzin itu pada hari kiamat. Semua akan jadi saksi. Dan Masya Allah tuan-tuan sekalian, ada 4 golongan di hari kiamat kelak akan sudah pun berada dalam nikmat Allah ketika di mahsyar, dalam proses menunggu giliran dia dalam rahmat, dalam nikmat Allah. Salah seorang di kalangannya adalah muazzin Bilal. Masya Allah. Samalah tu Bilal, muazzin dan sebagainya. Nabi SAW bersabda, sekiranya manusia mengetahui kelebihan azan, kita dah baca tadi, niscaya mereka akan saling menghunus pedang, berebut-rebut. Lepas ni kalau lambat azan, tiba lambat 5 minit, mungkin ada lah tu tengah berebut nak azan. Sebenarnya jadi Bilal mencabar. Bila diberi suara sedap, teruji riya, takabur. Orang masuk pula puji. Siapa Bilal tadi? Nak sebut tu dah berdebar-debar kan. Bila suara tak sedap, diuji pula dengan orang kutuk, mengata, bilalah Bilal ni nak meninggal. Minta maaf ya. Itu contoh je. Bilal tua katanya, lama. Kan? Masya Allah. Ada orang-orang tertentu kata, dengar suara Bilal, asal nak pergi masjid tak jadi nak pergi. Sabar dia menghadapi cemuhan orang, tapi dia ikhlas laungkan azan. Nak jadi Bilal payah, nak cuti pun payah. Sebab kalau Bilal tak pergi azan, satu kampung tahu Bilal tak bangun tidur lah tu. Tapi kalau imam, tak ada orang tahu. Maksudnya nanti ada orang ganti jadi imam tu kan. Dan lagi kenduri pun tak boleh lebih-lebih sangat, nanti tak ada orang azan. Orang tahu, oh Bilal tak ada hari ni, gimana? Satu kampung kan tahu kalau Bilal tak azan. Tapi imam orang tak tahu. Tapi imam ada kelebihannya. Nak kata berat sebenarnya tanggungjawab Bilal, ujiannya pun berat, komitmen dia dan keikhlasannya pun bukan senang. Keikhlasan kita akan diuji dengan pujian dan kejian. Apabila kita diuji dengan kejian hinaan manusia, sejauh mana kita tetap nekat untuk buat kebaikan kerana Allah.
Sejauh mana kita diuji dengan pujian, lalu kita bersihkan hati, kita bersihkan, tak jauhkan daripada riak, lalu kita tetap berusaha buat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia sukakan pujian, tak suka kejian. Hakikatnya pujian adalah ujian yang lebih berat daripada kejian. Menghadapi ujian, kejian, kita kumpul sabar. Tetapi jarang orang mengumpul sabar dengan ujian-pujian. Masya Allah. Kita nak terus pergi kepada banyak hadis Nabi tentang kelebihan muazzin. Tetapi bagi kita ni orang perempuan tak boleh azan ni. So mana bahagian kita? Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca doa selepas azan, maka wajib baginya syafaatku di hari kiamat kelak. Sabda Nabi SAW. Siapa yang membaca doa selepas azan, wajib baginya, wajabat lahu syafaati yaumil qiyamah. Nabi kata wajib baginya syafaatku. Nabi beri jaminan syafaat Nabi. Dan ulama mengatakan inilah dalil yang terkuat berkaitan dengan janji Nabi untuk syafaat umatnya, iaitu bagi mereka yang istiqamah baca doa selepas azan. Allah itu Maha Adil. Bagi muazzin kelebihannya, bagi imam kelebihannya, dan bagi yang menjawab azan kelebihannya. Apa yang kita minta di dalam jawapan azan, doa lepas azan? Jawab azan tu Allah Akbar, Allahu Akbar, itu jawab azan. Doa selepas azan, antara yang kita minta adalah Allahumma rabba hazi da'wati tamah wa salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah. Kita minta dengan Allah, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan fadilah, kelebihan. Kita minta dengan Allah supaya diberikan kepada Nabi Muhammad wasilah. Wasilah ni bermaksud syafaat, dan fadilah, kelebihan, dan keduanya adalah untuk hari kiamat. Apabila kita yang meminta-minta dengan Allah, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah untuk aku masuk ke syurgamu. Kita minta dengan Allah, jadikan Nabi Muhammad wasilah kita untuk dapat rahmat Allah, perantaraan untuk kita dapat syurga Allah, perantaraan kita dapat redha Allah. Dan kita baca dan minta doa ini setiap kali lepas azan. Sebab itu Nabi sebut wajabat lahu syafaati yaumil qiyamah. Wajib baginya syafaatku di hari kiamat. Sebab itu Isra Mi'raj berkait dengan semua ini. Allah sediakan kelebihan yang khusus untuk umat Nabi Muhammad sahaja. Azan ini syariat umat Nabi Muhammad saja. Solat 5 waktu zaman Nabi terdahulu tak sama dengan kita. Syariat ibadah mereka berbeza. Masya Allah. Allahu Akbar. Baik muslimin muslimat, kita ada lebih kurang 10 minit. Sebab saya ikutlah ni ya, kadang setengah. Boleh ya 10 minit? Okey, sabar, buat bertenang. Kelebihan membina dan menziarahi dan duduk di dalam masjid. Nak tahu ke? Nak tahu? Nak je lah ya. Kita ni duk bayang bina masjid kena bina sebuah. Tapi berita gembira, saya nak bacakan satu hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membina masjid seperti tempat burung merpati mengais atau lebih kecil, Allah akan membina baginya sebuah rumah di syurga. Kalau kita fikir kecil tu cakap negeri lah, kecilnya saiz burung mengai-ngai je. Bermaksud walaupun usaha kita dalam pembinaan sesebuah surau ataupun masjid ataupun musalla, kita akan diberikan ganjaran istana di syurga, rumah di syurga. Bagi orang kaya, jutawan, bilioner, untuk bina sebuah masjid 2 juta dibagi macam tu je. Tapi pahala dan ganjaran untuk dibina rumah di syurga, Allah itu Maha Adil, bukan hanya untuk si kaya. Lalu bila sampai kepada kita berita, khabar, ada orang nak kumpul dana, saya iklan terus lah ya. Tapi bukan niat tujuan tu pun. Baru ni kan kita pergi Ghana, mungkin ada yang ikut. Dibawa NGO Sahabat Amalkan, NGO kita, minggu lepas baru balik. Hari apa ya balik? Lebih kurang seminggu dah saya rasa. Saya, suami dengan tim 5 orang, kami ke Ghana, Afrika. Perjalanan daripada Malaysia nak sampai ke sebuah kampung yang Accra tu, Bandar Accra. Ada satu kampung 30 jam daripada sini. Flight saja 16 jam, campur transit, perjalanan darat, jalan teruk, masuk ke pedalaman. Ghana, Afrika ni 70% Kristian, 20% Islam, 10% agama yang lain. Kebanyakan umat Islam berada di pedalaman. Perjalanan jauh masuk pedalaman. Tak ada air, tak ada elektrik.
Kenapa saya pergi sendiri pergi ke sebuah negara yang berisiko? Sebab tidak mahu dana sumbangan orang ramai jatuh ke tangan orang yang tidak amanah. Jadi kami turun sendiri, jumpa sendiri, dan kita tahu orang Muslim kebanyakannya berada di pedalaman. Tuan-tuan sekalian, bila kami sampai, kami pergi ke kedutaan. Kedutaan kata selama mereka bertugas 4-5 tahun, ini adalah NGO pertama. Bukan NGO pertama daripada Malaysia. Dan memang jarang orang jadikan Ghana sebagai target sebab umat Islam sedikit. Bila kami pergi, setiap kampung akan minta 3 perkara. Pertama, sumber air. Nak buat perigi korek di sana, kosnya dalam 20 ke 30 ribu Malaysia. Sebab kena tarik elektrik jauh, perjalanan jauh, tak banyak jentera nak masuk. Lepas tu yang kedua, mereka minta sekolah. Memang kampung kami pergi 90% umat Islam, dan mereka belajar bawah pokok. Kita boleh tengok anak-anak umat Islam duduk keliling pokok. Ini kelas pertama kumpulan. Satu kumpulan kelas kedua. Whiteboard, bukan whiteboard, papan hijau satu je, dia akan giling-giling lepas kelas ni. Tapi semua nampak kelas sana, kelas sana. Elok dia orang duduk tertib belajar. Lepas tu kita kalau boleh bina sekolah simple je, bukan nak sekolah yang ni dengan atap yang simple, lepas tu kayu-kayu, asalkan ada kerusi, itu pun mereka buat dengan kayu very simple. Yang ketiga, mereka minta untuk dibina masjid. Bila masuk ke dalam, ada masjid yang dibina, tetapi sangat uzur dengan atas tanah. Kalau kita fikir, betul lah sebagaimana disebutkan oleh konsulat kita Malaysia. Dia kata, Ustazah, Ghana ni walaupun bandar, ketinggalan 30 tahun. Kalau di kampung pedalaman, lagilah. Memang bila kami sampai, bila perjalanan jauh, kita minta apa lepas 5 jam jalan teruk macam ni, kita minta apa? Tandas. Saya pun minta, boleh tak nak tumpah tandas? Dia pun tunjuk tanah. Faham tak tanah? Kawasan berumput-rumput. Situlah tandasnya. Maka adalah caranya kami tu bila nak buang, nak membuang tu. Macam-macam lah idea, cara, sekian-sekian. Bayangkan ya kehidupan mereka. Dalam perjalanan kami nak pergi ke kampung tu, kami nampak ada satu sumber air. Lepas tu nampak orang perempuan duduk junjung air, bawah terik matahari, sambil dukung anak berjalan. Kita ingat kampung dia dekat. Rupanya lebih kurang dalam 10 km jalan kaki. Junjung air. 1 kilometer pun kita takkan sanggup. Bila kita dapat bina, alhamdulillah kita dah bina 4 perigi korek. Ini kan wakaf yang Nabi sebut, dialirkan air. Ini saudara Islam. Kenapa kami sampai ke Ghana? Seorang pensyarah di UKM, penasihat undang-undang UKM, Profesor Salawati. Suami dia orang Ghana dan nikah 20 tahun lebih. Masya Allah. Ada cerita kenapa dia akhirnya jumpa kami dan kami tak boleh kata tidak. Ui, jauh sangat, kita tolong orang susah kat Malaysia je lah. Bukan kami tak kena kecam, tapi muslimin muslimat dimati Allah sekalian, bila kita dapat khabar tentang saudara se-Islam kita, kita tahu kita tak boleh cakap tidak untuk memberikan pertolongan. Dan alhamdulillah, terima kasih kepada yang menyumbang. Kalau siapa nak teruskan sumbangan, boleh pergi kat page, scroll-scroll, nanti tengok saya buat banyak live dengan penduduk Ghana, umat Islam di sana. Dan antara peristiwa yang sangat sebab adalah perebutan Al-Quranul Karim. Kami pergi ke satu kampung umat Islam. Lepas tu kami pergi surau, kecil je surau. Kami tengok daripada luar, anak-anak kecil dalam 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, kecil-kecil sedang hafal hadis Nabi. Bila saya dengar hadis Nabi yang mereka hafal, hadis-hadis yang panjang. Kamu hafal, kita minta lah, sebab bahasa Inggeris bahasa rasmi mereka boleh faham. Dia pun baca hadis ni. Lepas tu saya pun minta anak-anak kecil mereka umur dalam 7 tahun, 8 tahun, boleh tak bacakan saya satu surah daripada Al-Quran? Saya ingatkan dia nak baca Qul Huwallah ke Qul ke. Tak ada. Surah yang mereka pilih biasa surah besar. Abasa, Al-A'la, surah-surah yang besar ni. Surah-surah panjang. Kita kata, ya Allah, dahsyatnya. Lepas tu, bila saya tanya guru, macam mana diorang ni menghafal Al-Quran? Kami akan tulis di bukan whiteboard, papan dia, kita whiteboard lah, ataupun papan hijau. Mereka buat di dinding, macam dinding ni, dinding batu. Lepas tu mereka cat warna hijau gelap. Mereka conteng kat situ lah. Itulah kemampuan yang dia buat. Kami akan tulis dan mereka salin, itulah mereka hafal.
Lepas tu bila kami nak pergi, masa tu baru kami sedar mereka terlalu nak Al-Quran. Lepas tu imam kepada surau yang kecil dengan penuh anak-anak umat Islam ni tengah belajar hafal hadis, hafal Al-Quran ni. Dia pun tanya soalan, ada tak Al-Quran? Saya nak. Kalau ada, kami nak beri, kami nak Al-Quran. Kebetulan masa tu kita bawa 30 Al-Quran dengan sejadah. Saya kata ada, mai pergi dekat kereta kami. Lepas tu imam ni, ustaz ni pun ikut kat kereta. Bila imam ikut kat kereta, lepas tu orang kampung dengan anak-anak, kanak-kanak, sekolah rendah, sekolah menengah ikut juga. Ramai. Saya rasa jadi ratus. Daripada puluh jadi ratus. Sebab mereka cakap dia nak bagi Al-Quran, dia nak bagi Al-Quran. Lepas tu berlaku edigen, kami nak serahkan Al-Quran pada ustaz tu tak dapat. Sebab kami kena serbu, kena serang. Saya nak Al-Quran, saya nak Al-Quran. Sampai budak-budak dah campak, dah jadi menangis. Please, I want Quran, I want Al-Quran. Macam, saya rasa macam, boleh tengok live tu, kebetulan sebab kita buat live tu, kita nak tunjuk suasana anak-anak tu belajar di surau. Mereka minta Al-Quran tu, dan bila dapat cium-cium Al-Quran, Allahu Akbar, memang menangis kita tengok. Lepas tu 30 habis sekejap, kita kata besok kami akan bawa lebih banyak Al-Quran. Tapi sebab kami pergi pedalaman, saya janji lepas asar, kami sampai lepas maghrib. Saya ni bila sampai lepas maghrib dah gelap, saya mesti dia orang dah balik rumah ni. Sebab saya janji lepas asar nak datang kampung ni balik bawa Quran. Sebab hari tu perjalanan jauh. Bila saya datang lepas maghrib, rupanya kanak-kanak orang kampung tu tunggu di tempat yang semalam. Dan kami bawa 300 Al-Quran hari tu dengan sejadah. Bila kita keluarkan saja, habis dalam tempoh tak sampai 5 minit, kita cuba suruh dia orang beratur, dia orang berebut. Habis sekejap, kami kena tolak. Lepas tu kita janji esok kita bawa lagi, kita bawa lagi 500. Tahu tak apa berlaku? Umat Islam di situ dah berkumpul awal-awal, orang tua, orang muda dengan pelajar ada madrasah. Sampai kami ni diselamatkan oleh pelajar madrasah masuk ke dalam pagar. Sampai masuk dalam pagar tu, mereka gegar pagar tu minta Al-Quran. Demi Allah, ini kisah benar. Sampai keselamatan saya terancam sebab dia tolak, minta menangis-nangis. Lepas dah reda, kami dah keluar. Saya kata, why jadi macam ni? Dia kata, untuk makluman kamu, kami terpaksa berkongsi satu Al-Quran dengan ramai. Nak sampai giliran tu lambat. Sedangkan mereka ini telefon tak ada, apa tak ada, TV tak ada, hiburan tak ada. Hiburan mereka adalah Al-Quran. Jadi bila ada yang bawa Al-Quran, dan selepas itu kita serahkan lagi, kita tak buat dah agihan sendiri. Sebab tak boleh nak lawan bila mereka berkumpul dan serbu kita. Kita buat penyerahan je melalui pihak-pihak untuk diedarkan kepada ni. Sampai ada anak kecil yang saya duk ingat muka dia dan gambar dia ada, kemungkinan dah jam tu, dia suruh, please madam, remember my face. Please, I want Al-Quran tomorrow. Tolong ingat muka saya. Dia nak sangat Al-Quran. Masya Allah, Allahu Akbar. Dah habis dah masa, pukul 9.30. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, pada minggu lepas, bukan minggu lepas, hari Ahad baru ni, ini kesimpulan, insya-Allah. Saya diizinkan Allah untuk bertemu dengan seorang warga emas, umurnya 99 tahun. Siapa kat sini umur 99 tahun? Siapa? Oh, ada kat tangan. Siapa kat sini umur dia 80 tahun ke atas? Ada tak 80 tahun ke atas? Tak ada. Siapa 70 tahun ke atas? Tuan Haji? 60 tahun ke atas Siapa 70 tahun ke atas? Tak ada. 60 tahun ke atas? Ada, 60 tahun ramai. Bayangkan, saya jumpa umur 99 tahun. Mata terang, telinga jelas, tubuh badan sehat dan kuat, tak perlu tongkat, dan percakapan lancar, hafal Al-Quran, hafal hadis Nabi, cakap sikit keluar ayat Quran, cakap sikit keluar hadis Nabi. Dia seorang Tan Sri. Dia cemeng kepada sebuah bank, masih lagi cemeng kepada sebuah bank. Dia bukan tak nak lepaskan jawatan, tetapi sekelilingnya Cina semua, dia kata saya tak boleh lepaskan. Bukan dia tak nak, dia nak letak, tapi semua keliling tak nak dia lepaskan. Dia pengasas kepada, kalau saya tak nak sebutkan nama dia. Lepas tu, bila saya tanya, saya panggil dia Tan Sri lah kan. Tan Sri, apa amalan Tan Sri? Sebab dia belajar England.
bidang kewangan, pakar keuangan, tokoh besar keuangan Malaysia. Kalau saya sebut nama, kemungkinan besar ramai yang kenal. Ramadan ni umurnya 99 tahun, tahun hijrah. Kalau tahun Masihi 97 tahun lah. Ke 98, 97 dia kata. Lepas tu, Masya Allah, apa rahsia dia? Dan saya tanya, bila Tan Sri hafal ayat Quran, hadis-hadis Nabi? Masa dulu, dia belajar di pondok. Masa umur belasan tahun belajar di pondok, 4 tahun. Lepas tu, Jepun datang. Selepas Jepun datang, saya tak dapat nak cita-cita nak pergi Al-Azhar, macam tu lah. Akhirnya saya dihantar oleh negeri Kedah ke England 10 tahun. Sekian-sekian balik jadi sekian-sekian. Apa yang saya hafal hari ini adalah yang saya belajar 70 tahun yang lepas. Bukan 7 tahun, bukan 7 hari. Dia kata Alhamdulillah apa yang saya belajar 70 tahun ke 80 tahun yang lepas, sebab umur dia dah 97 kalau ni kan. Lama tu, itulah yang masih ada di dalam ingatan saya. Berkatnya ilmu dan berkatnya tok-tok guru yang mengajar 70 tahun yang lepas, sampai ilmu itu masih kekal. Lepas tu saya tanya, apa rahsia Tan Sri sihat, kuat, sekian-sekian. Hidup rumah dia sederhana sangat. Isteri dah kahwin sampai kat 60 tahun, isteri pun panjang umur 80 tahun lebih. Masa dia nak cakap, dia tak nak cakap. Tapi bila dia nak cakap, menangis dulu. Dia kata, Ustazah, saya takut saya riak. Masa cakap tu dia ketak. Lepas tu dia menangis. Saya takut saya riak. Saya pun pujuk, kongsilah. Kita nak tergolong di kalangan hadis Nabi SAW, yang sebaik-baik kamu, orang yang paling terbaik dekat kamu, orang yang panjang umurnya dalam kebaikan. Lalu dia pun sebut, dia kata, Ustazah, saya dengan isteri berusaha sedaya upaya sejak daripada dulu. Solat 5 waktu, on time, whatever, apa pun berlaku, wajib solat on time. 10 minit, 15 minit sebelum solat, sudah siap wuduk, dah siap atas sejadah, menunggu waktu solat dengan zikir, dengan baca Quran dan sebagainya. Istiqamah, tanpa gagal usaha ikhtiar. Lepas tu dia sebut, kita bukan atur solat ikut kerja, ikut komitmen, tetapi kita kena atur kerja-kerja kita mengikut waktu solat. Sebab itu ada istilah, ni nak buat lepas zuhur, ni nak buat lepas asar, ni nak buat lepas maghrib. Bukan atur solat berdasarkan urusan-urusan kerja kita, lalu solat kita lambat. Tapi sekarang ni kita solat lambat sebab majlis ilmu ni bukan termasuk dalam melalaikan ataupun melewatkan solat. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini memberikan kebaikan, memberikan manfaat. Maka hakikat menuju hakikat cinta terkandung dalam solat. Allah membuktikan cinta dia kepada kita melalui ibadah solat. Dengan solat maka kita boleh mencapai cinta Allah. Allahu Akbar. Saya rasa rugi kalau saya tak baca sebuah hadis Nabi yang terakhir. Walaupun nampak tak berkait, tetapi sebab tadi kita kata nak jadi hamba, dan hamba Allah ini adalah orang yang buat apa yang Allah cinta. Saya nak sudahkan sebab peristiwa ini baru berlaku hari Isnin hari itu. Saya pergi ziarah kematian, yang mana kematian ini seorang lelaki usia 73 tahun. Saat akhir nafas dia boleh ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sebanyak 3 kali. Bukan sejam sebelum meninggal, bukan setengah jam, tetapi nafas yang terakhirnya berhenti dengan asyhadu an la ilaha illallah 3 kali wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan Allah saja, bukan la ilaha illallah, tetapi penuh. Dan last sekali Allah, Allah, sampai dia memandang sesuatu dengan senyum, kemudian dia pergi. Disaksikan oleh anak, disaksikan oleh isteri. Saya ada cerita pada kuliah pagi. Tetapi apakah amalan seorang lelaki usia 73 tahun ni, tuan-puan dimati Allah sekalian, terkandung dalam hadis Nabi SAW. Nabi SAW ditanya oleh seorang sahabat, Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah? Soalan kedua, Ya Rasulullah, apakah amalan yang paling dicintai oleh Allah? Jadi 2 soalan. Soalan pertama Nabi jawab, orang yang ahabban nas, orang yang paling dicintai ilallah, ahsanun nas, anfa'unin nas, iaitu manusia yang banyak beri manfaat kepada manusia lain. Nabi jawab soalan kedua
dan amalan yang paling dicintai oleh Allah, Nabi jawab 4. Yang pertama, menggembirakan hati manusia yang lain. Yang kedua, memudahkan, membantu ataupun meringankan beban, bantu orang susah, orang yang memerlukan. Yang ketiga, melunaskan hutang orang yang tidak berkemampuan, orang susah. Yang keempat, memberi makan kepada orang yang lapar. Dan empat amalan ini menjadi amalan yang konsisten arwah Wak Kamilah ni. Dia orang biasa, bekas polis. Tetapi apabila anak menantu besan bercerita tentang sifat dan sikapnya suka menggembirakan isteri, punya ustazah nak tuju pada orang lelaki. Tak. Kita isteri kena berusaha menjadi isteri yang membahagiakan suami. Agak-agak suami kau tengok muka kita panas hati ke sejuk hati ni? Sejuk. Perasaannya Masya Allah. Kita kena tanya orang lelaki. Sebab isteri ni diam, nangis. Yang bercerita besan, yang bercerita menantu, yang bercerita anak. Dia kata, ustazah, besan cerita, saya jadi saksi. Arwah ni, dia sentiasa memuji dan menghargai isteri. Kalau makan masakan isteri walaupun biasa je, sedapnya, Masya Allah, sedapnya. Bila makan kat restoran, walaupun masakan restoran tu sangat sedap, dia akan puji sedap masakan ni. Tetapi masakan mama, dia sebut nama isteri dia, lagi sedap. Pernah besan cerita, kami pergi ke Beijing sama-sama bercuti berjalan ke China. Isteri tak lalu makan. Sebab isteri tak boleh masuk tekak orang Cina masak. Pada orang Cina Islam, tapi mungkin tak boleh nak masuk. Suami ni tak kebenaran restoran Cina Muslim, pergi dapur masak untuk isteri. Begitulah sepanjang tu. Bukan isteri nak menyusahkan, isteri ni kata tak payah. Tetapi banyak lagi cerita. Kata arwah ni dia berusaha menggembirakan isteri, anak-anak, cucu-cucu. Dia suka buat lawak. Sebab ramai orang lelaki kat luar senyum, manis, mesra kat rumah. Bukan lelaki kat sini, kan? Mungkin di Zimbabwe, di Ghana, kita tak tahulah kat mana-mana. Tuan-puan dimati Allah sekalian, isteri kita kena berusaha menggembirakan hati suami. Allahu Akbar. Lepas tu, bantu lunaskan hutang. Kat rumah dia ada banyak kereta motor. Rupanya yang orang kampung jaga dan hutang dengan dia. Bila orang kampung tak mampu nak bayar, dia kata ambillah kereta, dia pun lunaskan. Bukan orang kaya. Rumah dia biasa je. Dia pernah jadi pengiring kepada Istana Kedah, Sultan Kedah. Mulut dia selalu sebut apa? Mulut dia selalu sebut, sebab dia selalu tengok keindahan istana kan, selalu sebut rumah baba maligai tapi kat syurga. Mulut dia selalu sebut maligai syurga. Rumah baba cantik tapi kat syurga. Tak dapat rumah cantik dekat dunia. Sebab dia seorang kerja, isteri tak kerja, pencen polis, bukan polis pangkat tinggi, berapa saja. Wallahu alam apa yang berlaku ketika saat dia nak meninggal, dia senyum. Wallahu alam apa yang Allah tunjukkan. Tetapi bila saya melihat wajah arwah, saya macam tak kenal. Sedangkan saya kenal Wak Kamilah. Kami pernah live sama-sama, kita makan sama-sama, pergi rumah dia. Dia suka jamu orang makan, bantu orang susah, gembirakan hati orang. Subhanallah, Allahu Akbar. Saya tengok wajah dia putih kemerahan, padahal kulitnya bukan putih kemerahan. Saya sampai tengok beberapa kali dengan wajah yang senyum. Tuan-puan sekalian, berusahalah kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Dan 4 amalan yang Allah sangat cinta yang disebut dalam hadis Nabi tadi. Wallahu a'lam. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.